واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Ketua Majlis yang dihormati, para hakim yang adil bagi bijaksana, guru besar, para peserta pertandingan inovasi PDPC, PLC Daerah Jasin, guru-guru dan para hadirin sekalian. Salam Melaka berwibawa, Pintar Hijau Bersih. Saya Nuraini binti Abdullah dan rakan inovasi saya di belakang sana bertudung hijau iaitu Puan Juraimi binti Osman. Kami dari Sekolah Kebangsaan Sepang, iaitu Program Transformasi Sekolah TS25 Kohort 1.0, Kluster 13, kategori pertandingan sekolah rendah inovasi dalam PDPC. Tajuk inovasi kami The Shadow of Awesome. Okey, tercetusnya ini dia model simulasi The Shadow of Awesome. Okey, tercetusnya idea untuk membina bahan inovasi ini ialah daripada idea rakan saya Puan Juraimi, kemudian dengan bimbingan mentor kami iaitu Encik Majid dan juga Encik Yusmizan, pegawai PPD Jasin, untuk pembunian dan penambahbaikan. Jadi terhasillah model The Shadow of Awesome ini. Okey, alatan yang kami gunakan iaitu kami gunakan dengan kos yang minimal lah, di mana bahan tebal yang kami gunakan ialah kotak besar, tangkai baldi yang tak digunakan untuk lengkungan. Lepas tu kon pemantul lampu sulur yang dah rosak di bilik sains kami gunakan untuk bahagian tapak bawah sinilah. Lepas tu bahan buatkan kos, polisterina, keranjang aluminium. Polisterina ni pun ada ni lah rakan guru, dia beli satu tapi kami ni lah share lah, jadi dapat jebatkan kos. Dia tak guna tak habis, jadi kami bayar lah untuk dia dengan kos yang 5. Keranjang aluminium daripada rumah rakan lah, biasa rumah ada kan, jadi kami gunakan saja. Dan juga kertas warna lah. Kemudian harga bahan lain, mentol, pemegang mentol, set kering, pemegang set kering dan juga wire, semua daripada bilik ni lah, bilik sains, itu punya sains punya. So kos yang kami gunakan hanya RM11 sahaja. Plan perancangan projek mulakan dengan inilah, kami mendaftarlah untuk pertandingan inovasi PDPC PLC Daerah Jasin. Kemudian daripada situ kami menjalankan PLC bersama ahli penelitian sains serta mengenal pasti isu masalah apa yang hendak kami ketengahkan. Kemudian kami memilih isu masalah dan juga langkah untuk intervensi kami. Kemudian daripada situ cadangan pemilihan projek inovasi yang hendak kami buat. Lepas tu pelaksanaan inovasi dalam PDPC, kemudian hasil berjaya atau tidak kami analisis kelemahan, kalau berjaya penambahbaikan ataupun kami lakukan pelaksanaan lah. Kalau berjaya pelaksanaan rakaman, kemudian refleksi PDPC. Lepas tu tamatlah proses kerja kami. Pengenalan inovasi. Model simulasi The Shadow of Awesome dicipta untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan murid bagi mata pelajaran sains tahun 5 melalui PLC yang telah kami buat. Kami telah memilih tema bumi dan sains angkasa, standard kandungan 11.1 pergerakan bumi, standard pembelajaran 1.1.4 iaitu memerihalkan putaran bumi pada paksinya menyebabkan kesan seperti kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Sebenarnya matahari itu statik, tapi putaran bumi tadi menyebabkan matahari tadi seolah-olah terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Jadi kedudukan menyebabkan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Lepas tu standard prestasi TP5
menjelaskan melalui contoh tentang kesan putaran bumi, iaitu perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Tujuan inovasi dicipta adalah untuk, yang pertama sekali ialah memudahkan PDPC kami lah sebagai seorang guru, kemudian memudahkan aktiviti hands-on murid supaya menjadi lebih bermakna. Lepas tu, yang ketiga, pembelajaran akan jadi lebih bermakna, menyeronokkan dan berkesan. Bila bermakna, menyeronokkan, dia akan jadi lebih berkesan lah. Seterusnya, objektif inovasi membantu memudahkan PDPC guru tadi. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk menjalankan penyiasatan untuk melihat perubahan kedudukan matahari dengan perubahan panjang dan arah bayang-bayang dengan lebih mudah dan jelas. Yang ketiga, membantu murid memahami konsep sains dengan lebih berkesan dan menjadikan PDPC sains lebih bermakna dan menyeronokkan. Ini kami ambil daripada buku teks, buku teks sains tahun 5, benda gambar rajah ni lah. Hipotesis kami kat situ, mana jika matahari kelihatan lebih tinggi, maka bayang-bayang kelihatan lebih pendek. Lepas tu, jika matahari kelihatan lebih rendah, maka bayang-bayang kelihatan lebih panjang. Sebab dia tengok perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Lepas tu, satu lagi boleh buat, semakin ke waktu tengah hari, semakin pendek bayang-bayang. Semakin ke lewat petang, semakin, minta maaf situ ada typing error, sepatutnya semakin panjang bayang-bayang. Minta maaf ya. Lepas tu, jika matahari kelihatan di timur, maka bayang-bayang objek kelihatan di barat. Jika matahari kelihatan di barat, maka bayang-bayang objek kelihatan di timur. Jadi konsep ni kita nak terapkan pada budak. Biasanya kita lihat isu masalah. Satu, penyiasatan ini berkaitan tajuk memerlukan tempoh masa yang lama, di mana pelajar perlu membuat pemerhatian dan merekod hasil daripada waktu pagi hingga petang. Sebab mustahil lah, sebab kita di sekolah baca subjek sains, satu hari tu seminggu 2 waktu saja, satu kali masuk satu jam. Sedangkan pemerhatian ni, penyiasatan ni memerlukan 1 hari yang sama. Masalah yang kedua, cuaca. Kalau cuaca hanya dapat dijalankan apabila terdapatnya cahaya matahari. Kalau hujan, mendung, aktiviti tak dapat dijalankan lah sebab tak nampak bayang. Lepas tu masalah yang ketiga tu tadilah, masa pelajaran kita satu jam. Biasanya memang pelajar gagal untuk menjalankan aktiviti pemerhatian tadilah. Seterusnya yang keempat, data yang diperolehi pelajar mungkin tidak tepat disebabkan tempat penyiasatan yang berbeza, di mana murid terpaksa menyambung. Tadi kat sekolah 1 jam, dia boleh 1 saja. Kemudian lebihnya dia terpaksa menyambung di rumah. Tapi untuk sains, kita malarkan tempat penyiasatan. Bila tempat penyiasatan tadi dah berubah, jadi data tadi dah tak sahih, kecuali dia buat semua di rumah. Tapi mustahil lah, sebab murid ni biasanya akan ke sekolah agama, beraktiviti harian dia banyak. Okey, ini saya ambil daripada buku teks juga, buku teks sains tahun 5, buku surat 189, di mana cadangan aktiviti penyiasatan di dalam buku teks sains menunjukkan masa penyiasatan memerlukan tempoh yang panjang. Kita lihat ni mana pelajar cuma perlu meletakkan gulungan kertas. Tapi kalau dia salah letak, maknanya kedudukan matahari tadi pun berbeza. Kemudian dia lihat daripada pagi sampai petang. Takkan dia nak duduk menghadap benda tu tadi kan? Mustahil lah. Okey, ni kita lihat gambar yang menunjukkan pelajar tidak menjalankan aktiviti dan mengumpul data disebabkan cuaca mendung. Yang kami jalankan memang tak nampak langsung lah. Bayang tak nampak sebab cuaca mendung. Tak hujan tapi mendung. Kalau hujan memang lagi tak nampak. Okey, ni dia contoh ujian prates kami buat, di mana pelajar kami memang tak dapat menyelesaikan masalah pada hari Khamis 5 Julai yang lalu. Okay, alasan dia, seperti beri alasan kat situ, kebanyakan murid beri alasan sebab dia bersekolah agama. Kami Jumaat bersekolah agama, jadi tak dapat nak buat. Bila tak dapat nak buat, so dia punya perbincangan dia tak dapat nak selesaikan lah. Dia cuma boleh dapat fakta sains saja, di mana bayang-bayang pagi sebelah barat, petang di sebelah timur. Kemudian yang ni tadi, corak perubahan, pemerhatian dia tak dapat buat sebab data dia tak dapat nak kumpulkan, gagal kumpulkan data. Seterusnya, ini menunjukkan pelajar dapat menjalankan aktiviti dan mengumpul maklumat menggunakan bahan inovasi. Bila dapat mengumpulkan bahan inovasi,
dapat mengumpulkan maklumat. Jadi murid tadi, pelajar tadi dapat mengumpulkan data yang diperlukan dengan nilai dengan lebih mudah dan cepat. Tak sampai 30 minit dia dah boleh selesaikan dia punya masalah yang dia hadapi tadi lah. Dapat mengumpul data. Okey, ini dia. Bila data tadi dapat dikumpul, so murid dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih mudah lah. Contoh ujian post test yang saya dah lakukan pada pelajar yang diuji lah. Ini sekilas pandang tentang Keep the Shadow of Awesome. Lihat sini di mana mentol ni tadi mewakili matahari. Biasa budak tak nampak bila dia nak buat benda satu tu sepanjang hari dia tak nampak. Tapi bila adanya alat ini kat depan sana maknanya waktu pagi kita dah tetapkan malamkan masa dia. Okey, 8 pagi dah boleh lihat lah. Maknanya bayang-bayang dia nampak bayang-bayang objek tadi panjang. Lepas tu pada pukul 10 pagi maknanya digerakkan ni secara manual lah, digerakkan ke tanda 10 pagi. Lepas tu dia boleh lihat, dia nampak kat situ. Maknanya semakin bertambah masa tadi, bayang-bayang menjadi semakin pendek. Dia nampak pada spot kat situ. Kalau nak tunggu tu berapa jam tu, 8 sampai 10 kan. Jadi makan masa lama. Okey, seterusnya waktu 12.30 hari, maknanya kedudukan mati berubah. Kita anggarkan betul lah tepat tegak di atas objek. So tak ada bayang-bayang gerhak, tak ada bayang hasil. Nampakkan sikit lah Lepas tu kita lihat pada pukul 2 petang nak bergerakkan pada pukul 2 petang. So dapat lihat bayang-bayang kembali pendek. Kemudian 5 petang bayang-bayang semakin panjang. Jadi daripada sini dia boleh nampak dalam masa tak sampai 30 minit. So dia boleh, konsep sains tadi dapat diaplikasikan dengan lebih mudah. Okey, ni terlihat rakaman penggunaan The Shadow of Awesome. Ini sesuai untuk 3 orang lah. Kalau 5 orang tak berapa sesuai sebab dia agak kecil. 3 tahun untuk 4 orang lah dalam kumpulan kena bergilir-gilir lah. Okey. Bayang-bayang berada di barat. Ditandakan tandakan. Teruslah dapat merekodkan data. Nampak dia nampak lah bayang-bayang tadi semakin pendek. Pukul 12.30 hari. Tiada arah bayang-bayang dan panjang. Pukul 2 petang. Bayang-bayang berada di timur. Yang baru ni kami ada penambahbaikan lah di mana dengan bimbingan mentor kami Cik Ismizan dan Cik Majid, so tambah situlah, tambah arah mata angin lah lebih mudah murid nak faham. Sebab kita buat model simulasi ni untuk memudahkan alat, untuk memudahkan murid memahami dan untuk tajuk, memahami tajuk, fakta dan konsep sains lah Kalau tak, dia tak nampak sebab fenomena seperti jadi ni memang lama kan, masa lama jadi biasa dia tak nampak lah apa yang berlaku lah. Bila gini tak sampai setengah jam dia boleh dapat lihat lah konsep tadi dapat diterapkan lah. Kemudian biasanya lebih efektif kalau digunakan yang tempat yang agak gelap. Kalau cerah tu kurang lah bayang-bayang tak berapa nampak lah, tak cukup jelas. Ini kami jalankan di bilik sains Sekolah Kebangsaan Sepang. Okey, jadi murid dapat melihatlah di mana arah bayang-bayang daripada waktu pagi hingga ke petang. Lepas tu dia menjalankan kemahiran manipulatif sains iaitu mengukur panjang dan arah bayang-bayang. Okay, jadi saya ni lah maknanya dia teruslah dia boleh masukkan data. Lepas tu maknanya data dapat dikumpul dengan lebih
lebih mudah. Tak sampai setengah jam dah selesai masalah dia. Kemudian tunggu 1 hari. Okey, seterusnya 3 sentimeter. Okay, jadi untuk menjadikan pembelajaran kami tadi lebih bermakna dan menyeronokkan, tadi hands on kita buat sendiri. Ini kami telah menambahkan aplikasi program Blend Space di mana aplikasi ni saya perkongsian ilmu untuk penggunaan aplikasi Blend Space ni saya dapat daripada bengkel yang saya hadiri lah bengkel Sekolah Transformasi Model 7 Pelajaran Bermakna dengan menggunakan aplikasi Digital Tools Resource yang saya hadiri di SK Bandar Tenggara pada bulan 4 yang lalu lah jadi dimudahkan Allah, jadi saya gunakanlah ilmu ni untuk perkongsian kepada anak murid dan tuan-puan semula Okey, inovasi ni sangat mudah. Murid cuma guna QR code dari situ, murid cuma scan saja sebab murid kita ni kita tahulah 41 murid ni suka zaman gadget, suka IT, ICT pembelajaran, jadi kita masukkan kat situ supaya pembelajaran lebih menyeronokkan murid. Okey, murid terus scan saja, bila scan ataupun dia boleh link pada web masuk web tu. Jadi murid aplikasi ni murid boleh, guru dan murid boleh berkongsi maklumat berkongsi maklumat. Nak create ni senang saja di mana dalam masa 5 minit saja kita boleh create makna satu pembelajaran penuh kat sini. Macam ni saya buat sendiri ni, saya ambil aktiviti murid, lepas tu saya terus uploadkan boleh ambil daripada YouTube, daripada Google Image dan semua boleh lah file. Jadi saya buat ni file, jadi saya jadikan satu folder lah. Jadi maklumat ni boleh dikongsi bersama dengan pelajar-pelajar saya lah. Jadi boleh pilih lah walau di mana murid tadi berada, di sekolah ke, kat rumah ke, dia boleh sambung. Kalau kat sekolah tadi mungkin dia akan gunakan lembaran aktiviti tadi. Kemudian kalau dia nak buat pengukuhan di rumah ke ataupun kat sekolah pun boleh juga, kat bilik sains. Semua laptop ada kan, masing-masing ada laptop kat bantuan kerajaan tu. Jadi budak boleh berinteraksi dua hala lah, kemudian dua hala berlaku dicontoh kalau budak tengok video, lepas tu dia boleh ni lah pembelajaran dua hala berlaku, murid dapat memberi komen, pendapat, maklum balas, kemudian bertanya soalan tentang PDP secara online. Yang penting ada line dah, kalau tak ada line memang masalah lah jadi murid boleh terus ni lah discuss, melakukan perbincangan. Jadi kalau dia on the spot boleh beri maklum balas, cikgu pun boleh. Jadi berlaku pembelajaran dua hari kat situ lah bukan murid saja. Kalau fraud kita tengok dia sahaja kan, macam murid saja yang buat, lepas tu dia hantar, lepas tu maklum online tu dia secara tu dia tak berapa ni okay, tu kita tengok sini mana pelajar tadi boleh komen lah terima kasih dia yang membantu, teruslah contoh 2-3 orang dah komen, dia terus masuk kat situ lah perbincangan dia terus boleh dikongsi bersama lah maklum balas tu boleh dibuat. Okay, lepas tu ni kalau murid tadi dia jawab quiz, dia terus masuk je dalam quiz, lepas tu dia boleh jawab murid boleh menguji kefahaman tentang tajuk dengan menjawab soalan quiz yang disediakan oleh guru secara online. Lepas tu dia terus boleh view result view result dia, submit, kemudian dia terus dapat hasil di mana saya ambil kat situ contoh. Kalau betul tadi jawapannya warna hijau, dia teruslah dia kata view result, dia kena nampaklah terus jawapan yang mana ini tak nampak lah dia warna hijau Lepas tu kalau salah dia potong merah dia jawab tadi jawapan dia A. Lepas tu kalau salah dia potong, kemudian dia berikan jawapan yang betul. Jadi terus boleh menilai kepahaman dia betul atau salah tu dapat jawapan. Lepas tu kekuatan bahan inovasi kami kekuatan dan kelebihan. Bahan ini dapat membantu meningkatkan kefahaman murid tentang konsep sains yang dipelajari. Kemudian murid mudah dan selamat digunakan. Ini tak bahaya, tak kena shock lah sebab kita gunakan self print saja Lepas tu kos penyediaan bahan yang rendah. Video penggunaan bahan inovasi membantu murid memahami cara penggunaan dengan lebih mudah. Just ni je, scan saja boleh masuk. Lepas tu penggunaan QR code yang mudah diakses oleh murid. Murid boleh menjawab soalan kuis secara online yang diberi dan mendapatkan keputusan serta-merta. Lepas tu penggunaan program Blend Space membolehkan murid memberi maklum balas, komen, pendapat terhadap PDPC secara online. Jadi pembelajaran akan jadi lebih berkesan dan lebih bermakna. Potensi untuk disebar luas. Pertama saja saya sendirilah mana tajuk boleh digunakan, dia tajuk tahun 5. Tajuk cahaya bergerak lurus, kemudian cahaya tidak dapat menembus objek legap menyebabkan terhasilnya bayang-bayang.
Kemudian tahun 3 terang dan gelap, tahun 4 tajuk sifat lut sinar, bercahaya dan legah, pendidikan khas tajuk bayang tengah Islam penentu waktu solat lah. Arah bayang tadi. Bahasa Inggeris tajuk tahun 3 direction. Kemudian boleh tambahan satu lagi matematik untuk mengukur panjang bayang. Okey, penambahan bahagian inovasi ini dia menggunakan daripada 2 hari kat sini dia telah bahan ini telah digunakan oleh pelajar-pelajar pelawat yang datang. Apa yang kami dapati perbaikan dia, kami menggunakan mentor yang lebih besar saiz dan lebih cerah supaya bayang kelihatan lebih terang dan jelas. Yang kedua, menggunakan sumber tenaga elektrik yang lebih besar kuasanya. Yang ketiga, menentukan skala penggunaan masa yang dengan lebih tepat skala dia. Sekarang kita agak-agak anggaran saja kan. Lepas tu, 4, penggunaan mesin sebagai alat untuk menggerakkan mentor supaya lebih mudah digunakan dan lebih menarik untuk murid. Sekarang ni manual kita tak berapa menarik lah. Ini contohlah pelajar yang datang pelawat yang datang ke booth kami. Belajar dibuat, tapi panjang bayang tadi dia tak dapat ukur sebabnya cuaca yang sangat cerah terang, jadi bayang-bayang tu tak nampak. Jadi murid dapat lihat gambar saja, so dia dapat jawab cuma inilah pengukuran dia tak dapat. Kita tak dapat buat Jelas sekali. Inovasi ini bagi saya sangat membantu sangat membantu PDPC guru dan aktiviti hands-on murid. Inovasi ini juga sangat penting bagi memastikan guru dapat mengadaptasi pedagogi, inovasi teknologi dan PDPC guru, dan diharap dengan terhasilnya inovasi The Shadow of Awesome, kami ini dapat memberi impak positif kepada murid dan guru-guru lain. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara yang pertama. Jadi kami